Alhamdulillah, biskut cheese saya pun dah siap. Memang nampak menarik dan rasanya memang confirm lah sedap ya. Dan dia ni cair di mulut. So nak tahu macam mana cara membuatnya? Jom ikuti saya terus. Jangan ke mana-mana. Stay tune. Hai, Assalamualaikum semua. Berjumpa kita sekali lagi di channel Dapur Mama Tira. Hari ni saya nak kongsikan macam mana nak buat biskut cheese memang sedap dan cair di mulut. Biskut cheese Aidilfitri sempena hari raya yang bakal menjelang tak lama lagi. Okey, jom kita tengok bahan-bahan yang saya gunakan untuk buat biskut cheese yang sangat sedap ni. Saya gunakan 250 gram butter, 180 gram gula icing, 2 biji kuning telur. Nanti saya akan cedokkan dia punya kuning 250 gram tepung ubi. Tepung ubi ni saya dah sangai dulu Lepas tu saya sejukkan dan saya ayak. 225 gram tepung jagung. 40 gram cheese cheddar yang saya dah parutkan kasar macam ni Kita sejukkan dulu kita punya cheese block tu, lepas tu kita parutkan dia. 20 gram serbuk almond. Tak ada, tak guna pun tak apa. Dan saya gunakan 1 TSP esen vanila. Sementara tu untuk hiasan, saya gunakan kuning telur yang dicampur dengan pewarna kuning. Dan juga saya gunakan cheese cheddar ataupun beka parut yang kita akan letakkan di atasnya, dan saya akan taburkan coklat rice. Okey, jom kita tengok macam mana cara-cara mengadun biskut cheese yang cair di mulut ni. Jom. Mula-mula kita campurkan kita punya butter dan gula icing tadi. Kemudian kita putarkan dia. Putar pun jangan terlalu lama. Kita masukkan kuning telur satu persatu. Saya dah masukkan tadi. Saya dah cedokkan dia satu persatu. Dan kemudian kita letakkan kita punya tepung. Tepung ubi dan juga tepung jagung kita tadi. Putarkan sebentar saja Asal adunan kita sebati, itu dah cukup. Kemudian kita masukkan kita punya almond serbuk tadi. Dan juga last sekali baru kita masukkan kita punya cheese parut kita ni. Cheese ni memang wajib kita letak penghabisan sebab kita tak nak nanti apabila kita dah putar dia panas dan dia cair. Nanti adunan kita menjadi lembut sangat. Apabila kita dah putarkan sekejap tadi, kita matikan mixer dan kita rasa kalau dia masih lembut boleh letakkan sedikit tepung. Sebab adunan ni wajib keras sebab kita nak acukan dia Kalau tidak nanti adunan kita menjadi kembang. Sebab kalau dia lembut kita acukan nanti kembang. Kemudian tutupkan dengan plastik dan kita rehatkan selama lebih kurang 10 hingga 15 minit. Apabila kita dah rehatkan 10 hingga 15 minit, kita bolehlah mengacukan dia macam biasa. Kita pakai parchment paper yang kita alas dan kita ambil lah kita punya acuan kesukaan mengikut kita punya suka nak pakai macam mana. So hari ni saya pakai yang 4 segi. Acukan kita punya dough tadi, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu nipis. Kita acukan sehingga habis. Masukkan ke dalam loyang yang telah siap dia sapu nipis dengan margarine atau butter kita sapukan kita punya dough yang telah siap diacu tadi. Ulangilah proses mengacu sehingga adunan kita habis. Kalau adunan kita terasa lembut ataupun terasa lembik, boleh tambahkan tepung ulikan sekejap tapi jangan uli lama-lama. Kemudian kita acukanlah dia. Jangan kata lembek-lembek tu kita acu, nanti kita punya biskut kita jadi kembang
Apabila dah siap, susun kat dalam loyang. Sapukan kuning telur. Kuning telur ni kita dah campurkan sedikit warna kuning kalau tak dia pucat. Kita sapukan kat atas kita punya biskut sehingga habis. Kemudian saya taburkan tadi cheese cheddar atau beka yang kita dah parut. Saya letakkan dekat atas kita punya biskut dan saya taburkan dengan sedikit coklat rice. Kalau tak ada coklat rice, nak letak bijan hitam pun boleh. Tapi saya lebih suka letak coklat rice sebab budak-budak suka. Ulangi proses ni sehingga habis. Untuk satu adunan ni dapat lebih kurang dalam 90 pieces bergantung pada kita punya saiz acuan dan ketebalan kita punya biskut. Saya memang tak suka biskut ni terlalu tebal dan terlalu nipis. Just sedang-sedang saja ya. Kita akan bakarkan pada suhu 150 darjah Celsius api atas bawah sehingga bahagian bawahnya kepirangan atau sehingga masak. Alhamdulillah, biskut saya pun dah siap dan saya dah susunkan kat dalam pinggan tengok tu. Cantik kan? Rasa dia memang sangat sedap. Dia cair di mulut. Lepas tu bila kita gigit tu terasa pula kepingan cheese yang kita dah bakar tadi kat atas dia, crunchy kat atas dia tu. Lepas tu bila dia pecah, dia cair di mulut dan memang sangat sedap Bolehlah cuba buat untuk hari raya ni nanti. Untuk buat biskut ni, pastikan kita punya adunan tidak terlalu lembek sebab nanti bila kita acu dia akan jadi kembang biak. Jadi kita kena betul cukup dia punya dough dia tu keras sikit masa kita acu. Nanti dia akan jadi cantik je mengikut saiz acuan yang kita gunakan. Bagi perempuan yang sukakan video ni, bolehlah subscribe, like, share dan komen ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan dengan resipi-resipi menarik yang saya akan kongsikan di minggu-minggu akan datang. Dan juga biskut ni kalau kita susun kat dalam loyang, kita jangan susun dia terlalu rapat-rapat Nanti dia akan melekat antara satu sama lain dan menyusahkan kita, macam merumitkan kerja kita untuk memisahkan dia bila dia dah melekat Jadi make sure bila susun tu jarak-jarak dia jauh-jauh. Jadi bila dia masak kita boleh ambil dia sekeping-sekeping. Okey, sekianlah saja perkongsian saya pada hari ini. Diharap bermanfaat buat semua. Akhir kata, selamat berjumpa lagi. Selamat mencuba. Maaf kalau ada kekurangan dari pihak saya dari segi tutur bicara atau tata bahasa. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih kerana sudi menonton. Bye.